Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ustazah nak ajar mengenai operasi tambah. Operasi tambah adalah merupakan sesuatu basic asas bagi matematik tahun 1. Okey. Apa yang kita nak belajar dalam operasi tambah? Sebelum kita nak pergi kepada yang lebih lanjut, okay, apa yang kita nak belajar, objektif utama Ustazah adalah untuk memperkenalkan simbol-simbol yang digunakan dalam operasi tambah. Yang kedua, Ustazah akan menggunakan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. Okey. Itu saja. So, apa yang kita akan belajar dalam operasi tambah? Okey, kita tengok sini yang tepi ni nampak tak? Okay. Yang first kali kita akan kenal apa itu tambah. Yang kedua, kita akan mengetahui bagaimanalah kita nak menambah dengan cepat. Okey, yang ketiga kita akan tambah dengan mudah. Okey, macam mana cara tambah dengan mudah ni? Tunggu, kita akan lihat pada slot-slot yang seterusnya. Okey, yang terakhir kita akan belajar mengenai tambah lagi. Okey. Seterusnya, kita akan kenali tambah. Apa itu tambah? Okey. Kita tengok sini tambah. Tambah ialah menjumlahkan sebarang nombor 2 ataupun lebih nombor. Ini adalah maksud tambah yang sebenar. So, bila kita tambah, dia akan menjadi lebih nombor tersebut. Okey, contohnya. Sebagai contoh, 1 ditambah dengan 2 akan menjadi 3 nombor. Akan menjadi nombor 3. Maaf. Okey, seterusnya. Dalam operasi tambah, kita ada menggunakan kata yang lain ataupun kata selain tambah tapi yang menunjukkan ianya adalah operasi tambah. Sebagai contoh, gabung. Contoh yang kedua, jumlah. Contoh yang ketiga adalah kesemuanya. Okey, baiklah. Ketiga-tiga contoh ataupun kata kunci lah, orang kata. Kata kunci untuk kita kenal penyataan tersebut adalah penyataan yang menunjukkan operasi tambah. So, Ustazah minta anak murid semua kena ingat apa keyword-keyword tersebut dalam operasi tambah. Okay, ada 3 iaitu gabung, jumlah ataupun kesemuanya. Okay. Boleh? Okay. Apabila kita menambah, bilangan akan menjadi lebih banyak. Daripada sedikit, ia menjadi kepada lebih banyak. Okey. Contohnya. Sebelum contoh, kita tengok dulu. Kita nak mengenali dengan apa itu ayat matematik. Okey, baik kita tengok sini. Ayat matematik adalah seperti rajah yang ditunjukkan di bawah, iaitu 5 tambah 7 sama dengan 12. Sama dengan 12. Okey. Ini adalah merupakan contoh ayat matematik. Okay. So, kita dah kenal ini ayat matematik. Macam mana nak buat ayat matematik? Buat macam ni. 5 tambah dengan 7 sama dengan 12. Okey. Tambah tu apa? Inilah simbolnya. Ini simbol tambah. Manakala yang sebelah ini pula adalah simbol sama dengan. Kena tulis ya supaya pemeriksa ataupun ustazah yang menanda periksa tahu itu adalah menunjukkan awak faham. Dan menunjukkan jawapan tersebutlah selepas daripada penyataan ayat matematik tersebut. Okey. Bilanya ia sama dengan dan sebelahnya ini adalah menunjukkan hasil jumlah
daripada 5 dan juga 7. Okey, boleh faham? Bagus. Boleh tengok contoh yang gambar diberi. Dalam ni juga ada terdapat dalam buku teks. Saya ambil dalam buku. Ambil contoh satu. Okey. Tengok abang yang baju warna kuning ni. Abang ni kata ada 4 bola di dalam bakul. Okey. Lepas tu adik baju biru ni pula kata saya masukkan 1 bola lagi. So, berapakah biji bola yang terdapat dalam bakul tersebut? So, 4 biji bola ditambah lagi 1 bola dimasukkan ke dalam bakul. Okay. So, macam mana kita nak nampak ayat tersebut? So, kita kena buat penyataan matematik. Penyataan ayat matematik macam mana? Saya kata tadi, 4 ditambah dengan 1 dapat berapa? 5, pandai. Okey. 4 tambah 1 sama dengan 5 biji bola. Okey, boleh? So, itu kedua. Okay, contoh yang kedua. So, nampak tak kat sini ada gambar apa ni? Ada biji guli. Bagus. Okey. Ada biji guli. Kita baca pernyataan ayat yang diberikan. Amir ada 6 biji guli. Kemudian Zarif beri lagi 2 biji guli kepada Amir. So, berapakah biji guli yang Amir perolehi? So, kita kira sini. Boleh kira sama-sama dengan Ustazah? Okey, boleh. So, kita kira sama-sama ada berapa biji guli? 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. So, 6 biji guli ni adalah yang sedia ada Amir ada guli tersebut. Okey. Kemudian Zarif pula baik hati nak bagi lagi 2 biji guli dekat Amir. So, ada berapa jumlah dia semua? Tadi ada berapa? 6 kan? Okey, 6 ditambah lagi 2. 8, 6 apa? 7, 8. So, bila kita dah nampak macam ni, kita buat ayat matematik. Jangan lupa ayat matematik ni. Kena buat. 6 tambah 2 sama dengan 8 biji guli. So, Amir memperolehi 8 biji guli kesemuanya. Kita pergi kepada tambah cepat. Macam mana kita nak tambah dengan cepat ya? Okay, mari kita lihat. Okay, sebelum tu saya nak cerita, kita tambah dengan cepat ni adalah kita tambah secara congak. Congak ni apa? Congak ni maksud dia kita kira dengan jari je. Semudah ABC gitu. Okay, contohnya 3 tambah dengan 4. Berapakah nilai ataupun berapakah jumlah tersebut? Tak ada kan? Okay, kita tengok sini. Tengok gambar apa ni? Gambar jari jemari. Okay, baiklah. Gambar jari jemari ni kawan awak ni dah tunjuk 3 dan juga 4. Okay, Ustazah nak minta semua anak murid yang melihat video ini, mari kita buat sama-sama. Okay. Jari sebelah kiri 3, jari sebelah kanan 4. Okay. Mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3. Okay. Jari yang sebelah kanan 4, 5, 6, 7. So, kesemuanya ada berapa? 7. Okey, bagus.
So, ini adalah jumlah orang panggil congak. Congak ni, sebab congak ni senang, kita guna tangan je. Mudah kan? Okey. Kita tengok contoh yang kedua pula. Okay. Mana contoh yang kedua ni? Tiada pula ke? Tada! Okey. Contoh yang kedua diberikan iaitu soalan 5 tambah dengan 4 sama dengan berapa anak murid? Okey. Kalau tak nampak gambaran, tidak mengapa. Kita tengok contoh kawan awak beri ni. Tengok tangan dia tu. Punya besar tu. Okey. Macam biasa, sebelah kiri adalah jari 5 dan sebelah kanan adalah membuat jari 4. 4 jari. Okey. So, macam mana nak kira ada berapa? So, mari kita kira sama-sama. Boleh? Okey, sedia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan juga 9. So, 5 ditambah dengan 4 sama dengan 9. Okey, sama tak dengan jari yang awak kira? Kalau tak sama, cuba cek balik. Mesti terlebih 1. Okey? Setakat ni, anak-anak semua boleh faham cara menyongak menggunakan tangan? Ini adalah dipanggil tambah secara apa? Cepat. Now, kita masuk kepada slot yang seterusnya iaitu tambah dengan mudah. Macam mana tambah dengan mudah ni Ustazah ya? Kita tengok sama-sama guys. Okey. Tambah dengan mudah ini adalah akan ditunjukkan macam mana tambah dengan mudah iaitu kita akan gunakan bentuk lazim. Okey, nampak tak perkataan bentuk lazim dekat sini? Okey, nampak kan dekat awan biru putih tu? Okey, sebelah ni dia dah tunjuk dah dalam bentuk lazim yang tersusun di tepi tu. Okey, boleh nampak Okay, bentuk lazim. Sebelum kita pergi ke bentuk lazim, kita kena mesti kena ada ayat matematik. Ayat matematik ni apa? Okay, contoh soalan yang diberi ialah 25 tambah dengan berapa? Sini dia dah bagi jawapan. Okay, 25 tambah dengan 3 sama dengan So, bila dapat soalan macam ni, kita terus buat bentuk lazim macam ni. Okay. Tapi kena ingat, bentuk lazim kita kena selesaikan dalam, apa orang kata? Selesaikan dekat hujung dulu. So, kita masuk dalam kotak 25. Pastikan, okay, 3. 3 ni nombor apa? Nombor besar ke, puluh ke, ratus? Okey, sebabkan dia ada satu saja nombor, dia adalah nilai tempat bagi sa. Ingat lagi tak sa? Sa untuk 1, pu untuk puluh, ra untuk ratus. Tapi tak ada ra kat sini. Kita hanya belajar sapu. Sa dengan puluh sahaja. Boleh? Laju sangat ke? Boleh faham kan? Okey, bagus. Okey, 25. Okey, 5 letak macam ni. And then kemudian letak 2 dekat bahagian puluh. Sebab apa? Dia adalah 20. Okey. So, kita tengok nombor yang ketiga. Iaitu 3 sahaja. Kalau 3, kita letakkan di rumah sa. Jangan letak dekat rumah puluh. Salah tu. So, bila dia letak dekat rumah puluh, nanti automatik semuanya salah. Boleh faham? So, bila dia nampak, kalau awak semua nampak, nombor ni single ataupun nombor ni satu saja duduk sini,
Dia adalah di rumah Sa. Okay, baiklah, kita teruskan. 25 tambah, ni simbol tambah, dengan 3. Okay, 5 tambah dengan 3 dapat berapa? Dapat 8. Okay, kalau tak percaya, boleh buat secara menyongak. Tangan sebelah adalah 5 dan tangan sebelah lagi adalah 3. Okay, kalau tak percaya, boleh kira sama-sama. 5 tambah dengan 3, iaitu lepas 5 apa? 6, 7 dan juga 8. Okey, sama tak jawapan dengan Ustazah beri? Okey, sama kan? 8. So, 2 tambah dengan, kat sini kosong. So, kita akan panggil juga sifar. 2 tambah dengan sifar, dapat berapa? So, 2. So, jawapannya adalah 28. Nak bagi contoh lagi kat awak semua ni, bagi faham. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Ayat matematik yang diberikan adalah 34 tambah dengan 3. Okay. Tengok 34. Okay, 4 ni dekat rumah Sa, 3 dekat rumah Puluh. Okay. Macam biasa, buat dalam bentuk macam ni. Kalau dalam buku latihan awak kotak-kotak tu, pastikan nombor-nombor tersebut adalah tidak bercampur dengan rumah yang lain. Sebab satu rumah, satu nombor sahaja. Tidak boleh bercampur. Duduk asing-asing. Kecuali dia dalam bentuk perkataan. Kalau dalam perkataan, tak apalah. Tapi kalau dalam bentuk nombor, duduk rumah masing-masing. Maknanya, satu kotak, satu nombor. Boleh faham? Okey. Macam biasa, 34. 4 duduk dekat rumah Sa. 3 duduk dekat rumah Puluh. Okey. So, 3 yang sebelah ni pula. 3 duduk dekat rumah apa? Rumah Sa ke rumah Puluh? Bagus. Duduk dekat rumah Sa. So, pastikan duduk dia selari dekat rumah Sa. And then kita tambahkan dia. Okay. 4 tambah dengan 3 sama dengan 7. Okay. Kalau tak percaya, boleh kira dengan tangan. Sebelah tangan kanan adalah 4, sebelah tangan kiri adalah 3. So, tambahkan dia menjadi, apa hasilnya? 7. Okay. Untuk rumah Puluh pula, 3 tambah dengan sifar. Sebab apa sifar? Sebab dia tak ada apa-apa nombor yang diberikan. So, dia tulis, biar je kosong situ. 3 tambah sifar menjadi 3. So, berapakah jumlah dia semua? 37. Okey. Jelas setakat ini? Anak murid semua? Okey. Ada lagi contoh. Kita boleh tengok contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga, nombor dia ada banyak sikit. Okay, mari kita buat. 17 tambah dengan 30 sama dengan berapa? So, kita nak tahu, kita buat bentuk lazim dulu. Bentuk lazim, macam biasa Ustazah kata, setiap nombor adalah satu nombor adalah satu kotak. Pastikan buat di dalam kotak yang betul dan rumah yang betul. Ni bukan maksud rumah awak ni. Tapi rumah nilai digit dan nilai tempat tersebut. Okay, kita tengok sini. Okay. First kali kita buat yang hujung dulu. 7 dekat rumah Sa. Okay, 7 dekat rumah Sa.
Okay, 1 dekat rumah 10. Sebab apa 1? Saya kata 10. Okay. Okay, seterusnya. Nombor dia adalah yang diberi sini adalah 30. So, macam biasa kita kena selesaikan dekat rumah sar dulu. Okay, 0 ataupun sifar. Sifar dekat rumah sar dan 3 adalah dekat rumah 10. Sebab itulah dipanggil 30. Okay, baik. So, dah nampak macam ni. Macam mana nak selesaikan? Senang saja macam ni. 7 tambah dengan sifar. Berapa? 7 tambah dengan 0. Mestilah akan dapat juga 7. Okay. Write down dekat bawah ni. 7. And then, tengok dekat rumah 10 pula. Okay. Dekat rumah 10 ada 1 dan juga 3. 1 tambah dengan 3. Berapakah jumlah dia? 4. So, kesemua jumlah dia adalah menunjukkan 47. Okay, 47. Ini menunjukkan 17 tambah 30 sama dengan 47 hasilnya. Okay. So, apa yang saya nak tekankan dekat sini, apabila melihat ayat matematik tersebut, jangan terus, kalau awak mahir sekalipun, pastikan ianya berada di dalam kedudukan rumah yang betul, kotak yang betul, tanpa bercampur ataupun tidak bercampur dengan rumah yang lain. Kena betul. Sebab apa? Sebab kalau tak betul ataupun dia duduk dekat rumah yang lain, atau duduk kat rumah yang lain, pasti jawapan kamu akan menjadi salah. Okay? So, inilah dia bentuk lazim yang awak belajar. Okay. So, sampai sini saja. So, Ustazah pesan macam tadi, tulis dengan kemas dalam buku latihan macam ni. Okay, Ustazah minta bila buat dalam latihan ataupun buat nota, pastikan nombor tersebut adalah duduk di dalam satu kotak. Jangan bercampur. Okay, faham? Sekali lagi saya kata jangan bercampur. Sebab apa? Nombor ini adalah merupakan satu kotak. Kalau dia bercampur dengan rumah yang lain, dengan rumah sebelah ni, nanti jadi tak selari lah. Jadi, boleh buat macam ni. Gariskan guna pembaris. So, bila awak buat macam ni dengan kemas, automatik awak punya jawapan pun senang je nak tulis. Senang faham. Okay? Dan juga pastikan ianya duduk di dalam keadaan rumah yang tersendiri. Macam ni rumah sah, rumah 10. Duduk rumah masing-masing. So, 5 tambah dengan 3 sama dengan 8. So, 2 tambah dengan sifar akan mendapat 2. So, jumlah dia adalah 28. Okay, macam mana ayat pernyataan matematik dia? Tak ada pun Ustazah. Okay. Pernyataan matematik dia kat sini dah tak tunjuk. 25 tambah dengan 3. Okay. Satu lagi bab mengenai tambah lagi akan dikupaskan di lain episod. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.